Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah sama-sama mengetahui bahawasanya hari ini adalah merupakan hari wukuf di Arafah bagi orang-orang yang menunaikan haji. Besok kita akan menyambut Aidil Adha ataupun kita kata Hari Raya Korban. Perkara yang disunatkan adalah bertakbir kerana menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menunjukkan tanda kesyukuran bahawasanya kita telah dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan mewajibkan perkara-perkara yang mana perkara-perkara tersebut adalah memberi kebahagiaan dan keberkatan kepada kita. Sebagaimana juga Allah Ta'ala menjadikan beberapa larangan kepada kita semata-mata adalah kerana untuk memberi perlindungan kepada kita. Seperti kalau diharamkan arak adalah untuk melindungi akal kita, supaya akal kita itu tidak rosak disebabkan arak. Kalau kita dilarang ataupun tidak boleh berzina semata-mata kerana untuk memelihara keturunan kita. Jadi walhasil apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memelihara kelangsungan hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Tadi kita sudah mula bertakbir. Takbir itu ada dua bahagian, satu takbir mursal dan satu takbir muqayyad. Kalau hari raya puasa, takbir dimulakan selepas tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Kemudian tu kita mulakan takbir. Dan takbir yang dikatakan takbir mursal adalah takbir yang ditakbirkan pada bila-bila masa, bila-bila ketika, sama ada kita berjalan berdiri serombongan ataupun seorang. Itu kita disunatkan untuk bertakbir. Takbir ini namanya takbir mursal. Tetapi kalau takbir itu dikerjakan selepas daripada solat, maka takbir itu dinamakan takbir muqayyad. Dan di dalam hari raya Aidil Adha, hari raya korban, takbir muqayyad disunatkan untuk melakukannya subuh hari Arafah, iaitu subuh tadi kita sudah memulakannya. Sebab itu zuhur sekarang ini pun kita sudah melakukannya, dan insya-Allah nanti seterusnya sampai tenggelam matahari. Besoknya sudah hari raya haji, iaitu malam hari raya kita akan terus bertakbir. Kalau tidak disertai dengan sembahyang ataupun tidak dilakukan selepas sembahyang, maka itu semuanya adalah takbir mursal. Nanti kita akan selepas nanti, kalau siapa-siapa yang ada kesempatan selepas solat maghrib, biasanya orang berkumpul terus saja bertakbir sampai isyak. Nanti isyak terus lagi bertakbir sampai nanti jam 9, 9:30 baru nanti semua sama-sama pulang. Dan besok ramai-ramai menghadiri solat hari raya korban. Apa makna korban? Korban adalah asal daripada perkataan qaruba, ataupun kita kata dekat, hampir kepada Allah. Itulah ibadah korban yang kita kerjakan, adalah untuk menghampirkan diri kita kepada Allah. Kenapa kita kata untuk menghampirkan diri kita kepada Allah? Kita ingat sejarah korban. Sejarah korban yang telah dilalui oleh Abul Anbiya, iaitu bapa segala Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahawasanya Nabi Ibrahim AS tidak dapat zuriat sampai usianya agak lanjut sekali. Daripada isterinya yang pertama Siti Sarah, kemudian tu isterinya yang kedua Siti Hajar, dia dapat anak yang kita tahu namanya adalah Ismail. Ismail, nama Ismail ini maknanya Isma, dengar. Il adalah Allah. Jadi ini adalah nama yang diberikan kerana Sayyidina Ibrahim ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam
telah mendengar wahyu daripada Allah yang mengatakan beliau akan mendapat anak sekalipun dalam usia yang sudah sangat tua. Apabila sudah sangat tua baru dapat anak, rasa cintanya kepada zuriat yang ada satu-satunya itu sangat tinggi. Sampai-sampai dia merasakan oleh kerana dia hanya dapat satu zuriat saja, dia sayang melebihi daripada sayang zat yang telah memberikan zuriat itu kepada dia. Kini Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada kita, nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terlebih besar daripada zat yang memberi nikmat tersebut. Sebab itu tidak ada satu nikmat pun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang kita boleh pegang sampai kita mati. Kalau kita diberi nikmat harta, harta itu disuruh keluarkan, sama ada sebagai zakat ataupun sebagai sedekah. Kalau kita diberi oleh Allah Ta'ala punya nikmat yang diberikan ilmu, kepandaian kepada kita, kita diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain, untuk memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita miliki. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain, tidak ada pun yang kita boleh pegang sampai kita mati. Allah Ta'ala memelihara nikmat kita semata-mata jangan sampai kita lupa dan lalai bahawasanya yang memberi nikmat lebih patut kita ibadahi, lebih patut kita ingat daripada harta yang diberi sebagai nikmat, pelajaran ataupun ilmu pengetahuan yang diberi sebagai nikmat. Dalam hal Nabi Ibrahim AS, kita tahu baginda adalah seorang rasul pilihan. Tapi yang namanya manusia, ia tetap apabila datang sesuatu yang diinginkan sangat, maka dia akan merasakan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga buat dirinya. Allah Ta'ala datang menguji, mana yang kau lebih cintai, anak yang kau dapat setelah engkau berusia sangat tua, ataupun kau pilih aku, kata Allah Ta'ala. Lalu diberi ujian. Mimpi didatangkan kepada Nabi Ibrahim AS supaya menyembelih anaknya. Kemudian tu apabila dia sudah dapat mimpi itu, dia bagi tahu kepada anaknya Ismail, aku telah dapat mimpi bahawasanya aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Anak ini anak baik, tidak seperti macam anak-anak kita. Kalau disuruh sembahyang, tak mau sembahyang. Kalau disuruh belajar sebagai untuk dia mendapat pengetahuannya yang baik, tak mau. Jadi ini anak yang namanya Nabi Ismail ini, bukan kata malah takut apabila dikatakan untuk disembelih, tapi dia kata kalau begitulah perintah Allah, jalankanlah. Reda dua-dua Nabi ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala, bapa dan anak. Sampailah ketikanya nak dikorbankan. Pisau yang untuk memotong Nabi Ismail tidak mempan, kerana Allah Ta'ala telah turunkan sebagai gantinya, iaitu kambing. Maka disembelihlah kambing itu sebagai untuk menunjukkan kedekatan dan cintanya kepada Allah Ta'ala, iaitu sanggup dia mengorbankan anaknya semata-mata kerana cinta kepada Allah, tidak mau melebihkan cintanya kepada nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, tetapi mau dekat dirinya dengan apa zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Ini adalah sejarah korban. Maka setiap kita melakukannya, kita akan merasakan darah yang tumpah itu adalah bukan tumpah, tetapi dia adalah merupakan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, kerana binatang korban adalah sebagai simbol kekayaan. Orang yang berternak, simbol kekayaannya adalah binatang korban. Sama ada dia itu unta, lembu ataupun kambing. Begitu juga kalau kita tidak punya binatang ternak, tetapi apa yang kita ada adalah wang ataupun harta-harta yang lain, maka itu juga adalah merupakan lambang kekayaan, dan itu juga yang disuruhkan kita berzakat. Jadi inilah apa arti korban yang sebenarnya, iaitu kita diperintahkan pada hari-hari ataupun malam-malam yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Jangan lupa, iaitu malam ini lepas nanti tenggelam matahari, sembahyang maghrib, kita sudah masuk malam hari raya. Apa yang disunatkan di dalam malam hari raya, iaitu kita disunatkan membaca
subhana bihamdi, iaitu 300 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, sampai banyaknya 300 kali. Dan kita niatkan, kita sedekahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah pergi dahulu daripada kita. Nescaya Allah Ta'ala akan menerangkan kubur-kubur mereka. Dan pada masa yang sama, kalau seandainya kita juga mati, maka kita akan dianugerahkan oleh Allah Ta'ala nur kepada nanti tempat yang sempit, tempat kembali kita, iaitu lubang kubur. Selain daripada itu, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 400 kali. Inilah yang dinamakan menghidupkan malam-malam hari raya, iaitu jangan sampai kita penuhkan dengan maksiat semata-mata, tapi kita sadarlah bahawasanya hari-hari tersebut adalah merupakan hari-hari di mana Allah Ta'ala telah menjadikan masa tersebut sebagai waktu ijabah, iaitu waktu yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Maka kita penuhkanlah dengan menghidupkan malam-malam tersebut, sekurang-kurangnya berjemaah isyak bersama-sama, kemudian besok paginya berjemaah subuh bersama-sama. Sudah artinya kita menghidupkan sepanjang malam hari raya tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menempatkan kita sebagai orang-orang yang diberi petunjuk, yang diberi bimbingan. Ataupun seandainya kita lalai, maka didatangkan peringatan kepada kita. Tidak kira sama ada yang datang itu orang dewasa, orang tua atau kanak-kanak, atau peristiwa yang kita lalui, sekurang-kurangnya dia akan menyadarkan kita yang sedang lalai. Kerana apa yang datang daripada Allah itu terkadang-kala dia bahagia, terkadang-kala dia duka, tetapi walau macam mana itu adalah merupakan anugerah daripada Tuhan Rabbul Izzah. Kita sambung apa yang telah kita bicarakan daripada sejarah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sudah jelaskan, iaitu beberapa sahabat daripada peringkat awalnya sudah menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah kisahkan tentang Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Tetapi sahabat yang rapat dengan Rasulullah, malah beliau dilantik menjadi khalifah yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar, belum lagi kita ceritakan. Kerana Sayyidina Umar asalnya adalah orang yang sangat menentang dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau agak terlambat menerima ajaran daripada Rasulullah SAW, sehingga kan Rasulullah sempat berdoa kerana nama Umar Ibn Al-Khattab adalah orang yang sangat membenci Islam ketika itu. Dan nama Abu Jahal, kita sudah jelaskan nama Abu Jahal yang sebenarnya adalah Amru Ibn Hisham. Jadi antara Amru dan Umar dekat-dekat sama bunyinya. Sebab itu Rasulullah mengharapkan, jadikanlah salah seorang daripada Umar untuk menerima Islam. Jadi Rasulullah punya doa ni telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang menyahut seruan Islam bukan Abu Jahal, bukan Amr ibn Hisham, tetapi Umar ibn Khattab. Sudah jelas ataupun sudah sangat masyhur cerita Sayyidina Umar yang masuk Islam. Sebabnya apa? Ketika Rasulullah sudah diizinkan untuk mengembangkan ajaran Islam secara terang-terang, selepas berlalunya 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka lebih kuat tentangan daripada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kan Rasulullah memerintahkan sebahagian daripada penganut-penganut agama Islam berhijrah ke Habsyi. Dan salah seorang daripadanya yang mengatur perjalanan untuk berhijrah ke Habsyi adalah seorang wanita dengan anaknya. Kita tahu perjalanan ini bukan senang. Mereka tidak dibenarkan untuk keluar Mekah, tetapi oleh kerana sangat terdesaknya, disiksa selalu,
maka mereka keluar juga dengan sembunyi-sembunyi. Jadi yang namanya Ummu Abdullah ini, dia ada seorang anak, jadi anaknya disuruh keluar dulu. Anaknya disuruh keluar, disuruh tunggu di balik bukit, di berbukitan Mekah. Kemudian tu nanti aku akan bertemu kamu dan kita sama-sama akan bertolak ke Habasyah. Diam-diam Ummu Abdullah ini keluar, tetapi sudah Allah Ta'ala kadarkan dia bertemu dengan Sayyidina Umar. Dia bertemu dengan Umar ibn al-Khattab. Lalu dia bertanya, wahai Ummu Abdullah, mau ke mana kamu malam-malam begini? Dia kata terus terang kepada Umar ibn al-Khattab. Dia kata, keberadaan kami di sini sebagai penganut agama yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nyaman kehidupannya. Kami diseksa, kami dihina, kami dibuat segala-galanya. Kalau sama ada kami ada di sini atau kami tidak ada di sini, tidak pernah menguntungkan kamu semua, kan lebih baik kami keluar saja. Umar ibn al-Khattab tidak menjawab. Tidak seperti keadaan biasanya dia berkelakuan seperti demikian. Jadi Ummu Abdullah ini heran, kenapa pula Umar ibn al-Khattab kali ini sangat memberi kerjasama, ada sifat toleransinya. Lalu dia berlalu begitu saja, jumpa sama anaknya, dan dia kata kepada anaknya, tadi di dalam perjalanan aku telah bertemu dengan Umar ibn al-Khattab. Jadi anaknya kata, macam mana kamu boleh lepas dari tangannya? Tidak tahu hari ini dia sangat berbeza dengan hari-hari yang sebelumnya. Kerana kita kenal bahawasanya Umar ibn al-Khattab adalah orang yang selalu menyumbangkan tenaganya untuk sama-sama menyeksa, walaupun jariah itu bukan milik dia, walaupun hamba itu bukan milik dia, tapi dia terkadang kala ikut serta di dalam menyeksa orang-orang yang diseksa kerana memeluk agama Islam. Kita tahu peringkat awal yang peluk agama Islam semua adalah di kalangan hamba yang tidak punya harta dan kekayaan. Seorang daripadanya adalah jariah daripada Bani Mu'amilah. Beliau telah diseksa oleh Sayyidina Umar dengan seksaan yang amat sangat. Jadi apabila Ummu Abdullah berjaya keluar, Umar ibn al-Khattab balik sampai di rumah. Dia tidur. Sebelum tidur itu dia berfikir. Dulu orang-orang Quraisy tidak kira berapa banyak kabilahnya pun hidup rukun damai, bantu-membantu antara satu sama lain. Apalagi kalau ada musuh yang ingin menyerang, mereka akan bersatu membentuk kekuatan. Tapi kenapa sekarang di antara satu kabilah dengan satu kabilah, kadang-kadang hanya daripada satu bani, mereka bermusuhan? Kadang-kadang anak bermusuhan sama ibunya, ayah bermusuhan sama anaknya. Kenapa ini terjadi? Dia fikir tak ada lain caranya, tidak ada yang penyebabnya, melainkan ini adalah kerana onar daripada Rasulullah SAW yang telah mendatangkan ajaran baru, iaitu menyembah Allah, berbeza dengan apa yang diamalkan oleh orang-orang Quraisy, iaitu menyembah berhala. Aku tidak boleh diam, kata Umar. Aku seharusnya menjalankan satu perkara yang untuk memberikan kebaikan, kesatuan kepada kabilah-kabilah yang sudah cukup keadaannya selalu berpecah belah. Besok pagi-pagi dia bangun, dia bawa semua peralatan perang dia dengan pedang terhunus, terus mau menuju kepada rumah Rasulullah. Di perjalanan dia bertemu dengan seorang yang namanya Nuaim bin Abdullah. Ini telah memeluk agama Islam, tetapi dia merahsiakan perpindahan agamanya itu. Dia seolah-olah tidak diketahui oleh Umar bin al-Khattab yang dia itu sudah beragama Islam. Jadi apabila dia melihat keadaan Umar begitu, dia tanya, mau ke mana wahai Umar? Aku mau ke rumah Muhammad. Aku akan habiskan riwayatnya, kerana dia adalah merupakan penyebab
berpecah belahnya kabilah-kabilah Quraisy hari ini, sekarang dan akan datang juga, kata Umar bin Al-Khattab. Dan orang tahu Umar bin Al-Khattab ni adalah seorang pemuda yang sangat gagah, dan dia sangat cekal hatinya. Apabila dia berkata, dia akan pasti melakukannya. Jadi Nuaim kata, ini bahaya. Kalau benar-benar dia telah pergi, nanti akan pergi ke rumah Rasulullah, bagaimana nanti keadaan Rasulullah? Jadi dia cuba melambat-lambatkan perjalanan Umar bin Al-Khattab. Lalu dia kata, kalau seandainya kamu berjaya membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad, adakah engkau akan terlepas daripada Bani Abdul Muttalib ataupun daripada tuntutan Bani Hashim? Lalu Sayyidina Umar kata, Umar bin Al-Khattab kata, aku tak peduli itu semua. Aku telah mencagarkan nyawa aku, itu semua bukan perkaranya. Yang penting adalah aku dapat membunuh Muhammad anak Abdullah. Ini sudah kita jelaskan bagaimana percubaan-percubaan membunuh Rasulullah banyak berlakunya, bukan satu kali. Yang ketikanya Rasulullah nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi sebelumnya juga ada banyak percubaan untuk membunuh Rasulullah. Yang sudah kita jelaskan adalah macam mana Bilal yang telah disuruh oleh tuannya untuk membunuh Rasulullah. Kemudian tu sekarang Umar bin Al-Khattab pula yang cuba untuk membunuh Rasulullah. Kemudian tu apabila sudah didengar oleh Nuaim, wah, ini keterangan sangat berani ini. Ini adalah pengakuan yang susah untuk dilenturkan. Pasti dia akan ke rumah Rasulullah dan akan membunuh Rasulullah. Jadi dia cuba lagi untuk melambat-lambatkan perjalanan Umar. Dia kata, wahai Umar, kalau ia pun engkau nak membunuh Rasulullah disebabkan kerana Rasulullah itu engkau sangka adalah yang telah menyebarkan ajaran yang sampai membuat perpecahan kepada orang-orang Quraisy, kamu tanyalah, kamu mulakanlah dengan keluarga kamu sendiri. Sayyidina Umar dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh Nuaim ni. Dia kata, siapa yang daripada keluarga Umar yang telah murtad, katanya. Murtad itu artinya telah memeluk agama lain. Itu yang dimaksudkan oleh Umar bin Al-Khattab. Lalu Nuaim kata, kamu tanya adik kamu yang namanya Fatimah itu, apa agamanya sekarang? Di mana dia sekarang? Coba kamu tanya kepada dia. Terus kemarahannya itu memuncak kepada adiknya Fatimah. Dia tak iya juga, kalau aku mau membunuh Rasulullah sedangkan adik aku juga aku tidak mau, tak dapat menasihatinya, apalah faedah, apa guna? Lalu dia ke rumah Fatimah, bukan kata diketuk pintunya, mana ditolak saja, ditendang pintu itu. Tapi sebelumnya dia sampai ke pintu tersebut itu, dia mendengar orang membaca satu bacaan yang dia tidak pernah kenal. Itu adalah merupakan Al-Quran, tetapi dia mengatakan itu adalah alunan-alunan yang sedap didengar oleh telinga. Jadi apabila dia tolak dengan rentapan yang sangat kuat pintu itu, maka dia nampak adiknya dan suaminya. Ketika itu ada seorang laki-laki yang sudah menyembunyikan diri, iaitu sahabat Rasulullah yang namanya Khabab bin Arad. Khabab inilah yang telah datang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah, iaitu adik Umar bin Al-Khattab, dan suaminya adalah Said bin Zaid. Said bin Zaid ini adalah orang salah satunya yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah SAW. Kita tahu daripada kalangan sahabat, 10 orang sahabat yang telah dijamin syurga oleh Rasulullah, dan termasuk salah satunya adalah Said bin Zaid. Said bin Zaid ini kahwin dengan adiknya Umar bin Al-Khattab, Fatimah. Maka Said bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Al-Khattab. Tapi apa hubungan atau status keluarga Said bin Zaid ini dengan Sayyidina Umar? Mereka adalah sepupu. Kerana bapaknya Said ini yang namanya Zaid, sama binnya dengan Khattab, iaitu bapaknya Sayyidina Umar. Kerana Zaid bin Amru dan Khattab pun bin Amru, jadi mereka adalah adik-beradik.
Tapi antara kelakuan Khattab sama kelakuan Zaid sangat berbeza. Zaid walaupun dia hidup di kalangan orang-orang Quraisy, tetapi dia tidak pernah menyembah berhala. Malah dia senantiasa bercita-cita untuk mendapatkan agama suci yang dinanti-nantikan mengikut daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Malah apabila dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ataupun kepala-kepalanya, penghulu-penghulunya kabilah, dia selalu tegur. Apalagi kalau dia melihat orang yang menyembelih binatang tidak menyebut dengan nama bismillah, dengan nama Allah, dia akan kata, tidakkah engkau ketahui bahawasanya pemberi nikmat adalah Allah? Mereka yang telah menghidupkan tanam-tanaman, mereka telah memberi makanan kepada binatang-binatang ternakan yang kamu ada. Kenapa kamu menyembelih atas nama berhala, tidak atas nama Allah, tidak atas nama Tuhan Ibrahim? Dia selalu akan diketepikan oleh masyarakatnya kerana sikap yang seperti macam itu. Dia tidak suka minum arak, malah dia menjauhinya. Dia tidak suka berzina, kerana ini semua adalah akan memberi kerusakan kepada status masyarakat. Yang akhirnya orang halau bapa Said ini, iaitu Zaid bin Amru, keluar. Jadi dia mengembara hidupnya. Dia sangat kawan baik dengan pakciknya Sayyidatina Khadijah, iaitu Warakah ibnu Nufal. Tapi Warakah ibnu Nufal, dia tidak menantikan datangnya perutusan kepada Rasulullah SAW, tetapi dia masuk agama Nasrani. Dia belajar agama Nasrani, tetapi tidak macam Zaid ini. Zaid kata sebelum datangnya Nabi yang akan diutuskan oleh Allah Ta'ala membersihkan kesucian agama Nabi Ibrahim, selama itu aku tidak akan beragama mana-mana pun, tetapi aku akan tetap mengikut peraturan yang telah diajarkan oleh agama Nabi Ibrahim. Maka dia keluar mengembara, pergi ke Syam, pergi ke mana-mana, semata-mata kerana nakkan mencari kebenaran beragama. Sama kedudukannya dengan sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah asalnya orang yang beragama Majusi. Dia malah anak orang yang ketua agamanya Majusi, tetapi dia lari ikut dengan rahib, orang-orang Nasrani. Dia belajar agama Nasrani, yang akhirnya dia sampai ke Madinah dan dia telah bertemu dengan agama yang sebenarnya yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi Islam. Malah dia yang telah dinaskan oleh Rasulullah, dia kata Salman bukan daripada mana-mana, tetapi Salman adalah ahlil baitku. Kerana Salman Al-Farisi adalah seorang yang sangat taat. Apa yang diperintahkan oleh Nabi tidak pernah dia tolak, apa yang dilarang oleh Nabi dia selalu tidak akan mengerjakannya. Dan dia adalah orang yang telah menguji Rasulullah SAW dengan dua perkara, iaitu melihat mohor ataupun cop kenabian yang dimiliki oleh Rasulullah ketika Rasulullah ikut menghantarkan jenazah. Kemudian tu button depan ni tak di button, dia nampak copnya itu di situ, dia berdiri di belakangnya. Maka ini adalah sebenarnya Nabi akhir zaman telah diutus. Lagi satu, dia bawa hadiah dia bawa kurma, kemudian tu diberikan kepada Rasulullah. Dia kata ini sedekah daripada saya. Rasulullah tidak sentuh, tetapi Rasulullah kata kepada sahabat, kamu makanlah. Ini satu perkara yang telah diketahui oleh Salman Al-Farisi daripada sebab dia belajar dengan rahib-rahib agama Nasrani. Dia kata Nabi akhir zaman tidak akan makan sedekah. Kemudian itu dia datang sekali lagi, dia bawa benda yang sama, hasil daripada tanaman gaji yang dia tu bekerja di ladang kurma. Dia datang kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ini adalah hadiah untuk kamu. Rasulullah ambil dan makan, dan kemudian diberikan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Sah, nyata bahawasanya ini adalah orangnya. Begitu kebijaksanaan Salman Al-Farisi sampai dia mencari kebenaran melalui perjalanan hidup yang amat panjang. Malah dia pernah dijual sebagai hamba. Itulah Salman Al-Farisi. Begitulah juga Zaid bin Amru
iaitu dia mencari di mana-mana kebenaran agama yang akhir yang akan diutuskan oleh Allah. Sehingganya dia ketika berada di Syam, dia dengar berita bahawasanya Rasulullah